Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita iaitu Geografi tingkatan 1 bab 6 bentuk muka bumi. Okey, pada akhir pembelajaran ini, murid dapat untuk menyatakan 4 bentuk muka bumi di Malaysia, menguraikan lokasi bentuk muka bumi di Malaysia dan menguraikan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Kita masuk kepada pembelajaran yang pertama iaitu bentuk muka bumi di Malaysia. Kita mempunyai 4 bentuk muka bumi di Malaysia iaitu terdiri daripada tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan saliran. Apa yang dimaksudkan dengan tanah tinggi? Okey, kawasan ketinggiannya melebihi 180 meter dari aras laut yang terdiri daripada banjaran, gunung dan dataran tinggi. Iaitu, sebagai tambahan, banjaran Titiwangsa di bahagian utara semakin rendah ke selatan semenanjung Malaysia. Ini adalah merujuk kepada kawasan tanah tinggi yang berada di semenanjung Malaysia. Kebanyakan banjaran terbentuk di bahagian tengah semenanjung Malaysia, pendalaman Sarawak dan di bahagian barat serta tengah negeri Sabah. Baiklah, kawasan tanah tinggi ini mempunyai suhu yang rendah. Sebagai contoh, purata suhu di Cameron Highland ialah 19 darjah Celsius berbanding Kuala Lumpur iaitu 27 darjah Celsius. Okey, apa yang dimaksudkan dengan banjaran gunung dan dataran tinggi ialah sesuatu proses yang terjadi disebabkan oleh proses lipatan. Okey, kita masuk kepada bentuk muka bumi yang kedua iaitu tanah pamah. Tanah pamah ialah kawasan yang rendah dan ketinggiannya tidak melebihi 180 meter dari aras laut. Kebanyakan tanah pamah di Malaysia pula terdapat lembangan sungai, dataran, delta dan dataran pantai. Sebagai contoh, dataran Kelantan, kita ada dataran Kedah Perlis, delta Rajang dan delta Segama. Baiklah, kita masuk kepada bentuk muka bumi pinggir laut, iaitu kawasan Malaysia mempunyai pinggir laut yang panjang iaitu kira-kira 4,800 km. Kita tengok di sebelah kanan peta. Terdapat lautan Cina Selatan, iaitu di mana kita tengok Malaysia dikelilingi oleh laut, iaitu di mana Laut Cina Selatan yang memisahkan antara semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Di bahagian timur Laut Sabah pula kita dapat Laut Sulu. Di bahagian tenggara kita ada Laut Sulawesi dan di bahagian semenanjung kita ada Selat Melaka yang memisahkan Malaysia dengan Indonesia. Okey, terdapat pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut seperti pulau, teluk, tanjung dan lagun. Malaysia juga dikelilingi oleh Laut Cetek yang terletak di pentas benua yang dikenali sebagai pentas Sunda. Apa itu pentas benua? Seperti yang kita tengok, pentas benua adalah di mana kedalaman air tidak melebihi 180 meter. Dari dasar laut. Pinggir pantai terdiri daripada ciri fizikal seperti pantai, tebing tinggi, tanjung, teluk, gerbang laut, batu tunggal dan batu sisa. Kita masuk kepada bentuk muka bumi yang keempat dan yang terakhir, iaitu saliran. Apakah yang dimaksudkan dengan saliran? Iaitu merujuk kepada sungai dan tasik. Kebanyakan sungai berpunca dari kawasan tadan hujan di tanah tinggi.
Selain sungai, terdapat juga tasik dan tasik semula jadi dan tasik buatan manusia di Malaysia. Kita masuk kepada topik yang kedua, iaitu lokasi pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Okey, kita lihat yang pertama, iaitu tanah tinggi di Malaysia. Okey, tanah tinggi di Semenanjung Malaysia berpunca daripada dataran tinggi Yunan di pendalaman negara China yang merantasi Thailand dan melanjur ke utara dari utara ke selatan Semenanjung Malaysia. Banjaran gunung di Semenanjung Malaysia merupakan gunung lipat tua yang stabil. Kita lihat senarai banjaran yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Tetapi kita akan fokuskan kepada 3 saja. Yang pertama, iaitu banjaran Titiwangsa yang merupakan tulang belakang Semenanjung Malaysia. Kita ada yang mempunyai Gunung Korbu. Kita ada Banjaran Tahan, di mana ia mempunyai Gunung Tahan. Kita ada Banjaran Benom. Itu merupakan banjaran-banjaran dan gunung yang terdapat yang perlu kita ingat pada tingkatan 1. Kita masuk kepada Sarawak, iaitu Sabah dan Sarawak yang pertama, iaitu kawasan tanah tinggi terletak di pendalaman Sarawak dan Sabah. Kita lihat banjaran-banjaran yang terdapat di Sarawak. Yang pertama kita lihat kepada Pegunungan Kapuas Hulu, Pegunungan Hos, Pegunungan Iran, Banjaran Tama Abu yang mana terdapatnya Gunung Mulu. Kita lihat kepada banjaran di Sabah pula. Kita ada Banjaran Kroke, Banjaran Terus Madi, di mana Banjaran Kroke kita mempunyai. Okey, kita ada satu lagi iaitu Banjaran Basri. Okey, baiklah, kita lihat Gunung Kinabalu yang terletak di Banjaran Kroke, yang mana ia mempunyai ketinggian sebanyak 4,095 meter atas laut, yang merupakan gunung tertinggi di Asia Tenggara. Kita juga terdapat Gunung Terus Madi. Okay, kita masuk kepada Tanah Pamah di Semenanjung Malaysia. Okay. Tanah Pamah di Semenanjung Malaysia terletak di bahagian pantai barat, iaitu di bahagian barat sini, dan pantai timur dataran seperti contohnya dataran Kedah Perlis, Hulu Perak, Sungai Perak, dataran Kelantan dan sebagainya. Antara kawasan tanah pamah utama, kita lihat kawasan tanah pamah utama yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Yang pertama kita lihat dataran Kedah Perlis, iaitu ia bermula daripada utara, iaitu Negeri Perlis, seterusnya sehingga ke selatan Negeri Kedah. Kawasan tanah pamah ini yang rata terdiri daripada pelbagai jenis tanian alluvium. Kawasan ini juga sesuai dijadikan untuk penanaman padi. Kita lihat pada dataran Kelantan, iaitu tanah pamah yang rendah dan rata, diliputi jenis tanian alluvium, kawasan yang subur untuk kegiatan pertanian. Dan yang terakhir iaitu dataran hulu Sungai Perak, iaitu merupakan sambungan jaringan tanah pamah dari utara ke selatan Negeri Perak. Kawasan tanah pamahnya luas, kawasan tanahnya pamah sesuai untuk kegiatan ekonomi. Ini merupakan tanah pamah yang utama di kawasan Semenanjung Malaysia. Kita lihat kepada tanah pamah di Sabah dan Sarawak, iaitu kawasan tanah pamah terletak di pantai timur dan pantai barat negeri Sabah.
Tetapi kalau kita lihat peta sini, dataran pantai timur adalah lebih luas berbanding dataran barat, iaitu di mana kita dapat lihat kawasan Tanah Pama di kawasan pantai barat adalah kurang berbanding di kawasan pantai timur. Dataran di sepanjang pantai barat negeri Sarawak pula merupakan tanah pama yang luas. Berbeza dengan negeri Sabah, pantai barat di negeri kita lihat pulau luas dan tanah pama yang luas. Delta Raja membentuk lembangan yang luas di pantai barat negeri Sarawak. Baiklah, kita lihat kawasan utama iaitu dataran pantai timur Sabah, iaitu di mana dataran pantai timur Sabah ini adalah lebih luas berbanding dengan kawasan pantai barat. Kawasan tanah yang lebih lebar, terdapat banyak kawasan berpayah sesuai untuk kegiatan pertanian seperti tanaman kelapa sawit, getah dan koko. Manakala di dataran pantai barat Sabah pula, tanah pama yang agak sempit dan terputus-putus terbentuk di kaki banjaran gunung di Banjaran Keroka sesuai untuk kegiatan perindustrian seperti di Likas dan Kepayan. Di Sarawak pula kita dapat lihat dataran pantai barat Sarawak iaitu dataran yang luas terdiri daripada tani yang subur untuk kegiatan pertanian seperti lada hitam, padi dan nanas. Ia juga sesuai sebagai pusat penempatan dan pentadbiran. Delta Rajang, kita lihat dataran yang luas dan subur. Delta Rajang yang membentuk lembangan yang luas di pinggir pantai barat Sarawak. Ia juga sesuai dijadikan kawasan pertanian utama. Ia mempunyai tanah yang subur akibat mendapat daripada kejadian banjir. Kawasan Delta Rajang ini juga sering berlaku banjir. Kita lihat kepada kawasan pinggir laut di Malaysia, iaitu di mana kita mempunyai tebing tinggi yang terbentuk akibat oleh hakisan ombak semasa air pasang. Kita juga terdapat gua yang merupakan kesan lekukan yang terbentuk akibat tindakan ombak terhadap tebing tinggi. Teluk pula, teluk terbentuk akibat daripada hakisan ombak yang terhadap batuan lembut di pinggir pantai. Kita ada contoh-contoh beberapa teluk di Malaysia yang popular seperti Teluk Batik di Perak, Teluk Kemang Negeri Sembilan, Teluk Dev dan Teluk Cempedak di Pahang. Kita juga terdapat pulau di kawasan pinggir laut. Pulau ialah dataran yang dikelilingi oleh laut, sebagai contohnya Pulau Langkawi. Kita ada Pulau Sipadan. Fakta menarik untuk Pulau Sipadan adalah ia merupakan satu-satunya pulau di Malaysia yang terbentuk disebabkan oleh letusan gunung berapi dasar laut. Kita juga terdapat gerbang laut, iaitu gerbang yang terbentuk disebabkan hakisan ombak yang berterusan dan menelusuri dinding gua laut. Di mana ia bermula daripada gua dan apabila ombak terus menghentam maka terbentuklah gerbang laut. Kita ada juga batu tunggal hasil daripada runtuhnya gerbang laut. Kita juga terdapat tanjung, iaitu di mana terbentuk akibat hakisan ombak terhadap batuan lembut. Batuan keras yang kekal menjadikan ia berbentuk tanjung. Kebaikan pinggir laut, bentuk muka bumi pinggir laut adalah disebabkan oleh ombak. Kita lihat kepada saliran di semenanjung Malaysia. Saliran di Malaysia merujuk kepada sungai dan tasik. Sungai-sungai di Malaysia adalah pendek, berarisan deras dan berliku-liku. Kita lihat kepada sungai-sungai utama di semenanjung Malaysia, iaitu contohnya saliran yang terdapat Tasik Dayang Bunting, iaitu Tasik merupakan tasik yang terdalam di Malaysia. Kita ada Sungai Muda yang membekalkan kemudahan perairan di untuk kawasan padi di dataran Kedah. Kita ada Tasik
Cedero, iaitu tasik cendero, ia merupakan tasik buatan manusia di tapak stesen hidroelektrik. Kita ada Sungai Kinta yang membawa longgokan biji timah. Kita ada sempadan Sungai Benam, iaitu merupakan sempadan semula jadi antara negeri Perak dengan Selangor. Kita ada Sungai Endau, yang merupakan sempadan semula jadi antara negeri Pahang dengan negeri Johor. Kita ada Tasik Bera, merupakan tasik air tawar semula jadi yang terbesar di Malaysia. Kita ada Sungai Pahang, yang mempunyai jarak sejauh 475 km, iaitu merupakan sungai yang terpanjang di semenanjung Malaysia. Kita ada Sungai Tasik Kenyir, iaitu tasik buatan manusia yang terbesar di Malaysia dan juga Asia Tenggara. Kita ada Sungai Kelantan yang membentuk dataran alluvium yang subur dan kemudahan pengairan untuk penanaman padi tapak binaan empangan Pergau. Kita ada juga Tasik Temerloh, iaitu tasik buatan manusia di tapak stesen Tasik Temenggo, iaitu merupakan tasik hidroelektrik. Kita lihat pada saliran yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Kita ada Sungai Kinabatangan yang mempunyai sejauh 560 km, iaitu merupakan sungai terpanjang di Sabah dan kedua di Malaysia. Ia juga penting untuk menghantarkan kayu balak ke kilang papan ataupun ke pelabuhan di Malaysia. Kita ada Sungai Rajang, iaitu sungai yang terpanjang di Malaysia. Penting ia dijadikan sebagai pengangkutan utama di Rajang di Sarawak, iaitu dapat memudik sehingga ke Bandar Kapit, iaitu yang merupakan kawasan pendalaman. Okey, kita masuk kepada topik 6.3, iaitu merujuk kepada kepentingan pelbagai bentuk muka bumi ini di Malaysia. Iaitu pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia membolehkan pelbagai kegiatan manusia dijalankan. Kegiatan tersebut berbeza-beza mengikut kesesuaian bentuk muka bumi. Baiklah, kita lihat apa kepentingan tanah tinggi di Malaysia. Kita ada pelancongan yang pertama, iaitu kawasan tanda tinggi mempunyai pemandangan yang menarik, suhu yang nyaman sesuai untuk dijadikan kawasan pelancongan. Contohnya kita ada Bukit Bendera di Pulau Pinang, kita ada Gunung Kinabalu, iaitu menjadi kawasan pendakian. Kita ada Genting Highland di Pahang, itu kawasan pertanian juga. Kawasan pertanian ini sesuai dijadikan kawasan pertanian, khususnya untuk tanaman hawa sederhana seperti sayur-sayuran, bunga-bungaan dan buah-buahan. Contohnya contoh kawasan iaitu di Cameron Highland Pahang, Tanah Tinggi Kundasang Sabah. Yang terakhir kita ada stesen Jana Kuasa Hidroelektrik, iaitu kawasan tanah tinggi menerima hujan yang banyak sesuai dijadikan kawasan hidroelektrik. Kita ada contoh empangan, iaitu empangan Kenyir Terengganu. Kita ada empangan Temenggo di Perak, kita ada empangan Cendero Perak dan yang lain-lain. Okey, kita lihat kepada kepentingan tanah pama pula, iaitu di mana yang pertama khususnya untuk penempatan kawasan tanah pama yang rata serta struktur tanah yang stabil sesuai dijadikan kawasan penempatan. Kita boleh lihatlah seperti kawasan penempatan seperti Kuala Lumpur, Alor Setar, Johor Bahru, Sandakan dan lain-lain bandar utama. Ia juga disesuai dijadikan kawasan perindustrian dan perdagangan, iaitu merupakan sebab kawasan tanah pama ini dilengkapi dengan kemudahan infrastruktur asar yang berpotensi menjadikan kawasan perindustrian dan perdagangan. Contohnya kita ada kawasan
perindustrian Perai di Pulau Pinang, perindustrian Shah Alam Selangor, kawasan perindustrian di Kemunting Perak. Ia juga mempunyai kawasan perhubungan dan pengangkutan, jalan raya dan landasan kereta api, lapangan terbang dapat dibina di kawasan yang tanam pama. Contohnya kita ada Lebuhraya Utara Selatan, kita ada lapangan terbang, landasan kereta api, dan lain-lain. Kawasan perhubungan tanah pama ini juga kita tengok sering berkaitan membolehkan kawasan itu terhubung antara bandar dengan bandar yang lain. Yang terakhir kita ada pertanian, iaitu kawasan tanah pama sesuai dijadikan kawasan pertanian. Kita ada contoh, yaitu kawasan penanaman padi di dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan, dan dataran Rajang. Kita juga ada kawasan getah, penanaman getah, kelapa sawit, dan nanas seperti di dataran Johor. Kita lihat pula kepentingan saliran, yaitu ia merupakan boleh dijadikan sebagai sempadan. Sungai di Malaysia berfungsi sebagai sempadan antara bangsa maupun sempadan negeri. Contohnya kita ada Sungai Golok yang merupakan sempadan antara bangsa semula jadi antara negara Malaysia dengan Thailand. Kita ada juga contoh yang disebut tadi, iaitu Sungai Benam merupakan antara sempadan antara negeri di Malaysia yaitu antara negeri Selangor dan negeri Perak. Ia juga sesuai dijadikan kawasan perikanan. Sepertinya kita ada Sungai dan Tasik, penting untuk kegiatan peternakan dan penangkapan ikan air tawar. Ia juga dijadikan kawasan perhubungan dan pengangkutan. Khususnya kita lihat di kawasan pendalaman Sabah dan Sarawak. Contohnya kita ada Sungai Rajang yang mana merupakan berfungsi untuk menghubungkan kawasan pendalaman di Sarawak. Dan yang terakhir, kawasan pengairan dan penjanaan hidroelektrik. Sungai dijadikan empangan untuk menjana kuasa elektrik hidroelektrik. Ini disebabkan kawasan-kawasan ini, sungai adalah mengalir di kawasan yang sungai-sungai di Malaysia mempunyai arus yang deras dan membolehkan ia dibina empangan untuk dijadikan stesen jana hidroelektrik. Apa kepentingan pinggir laut di Malaysia, iaitu kawasan perikanan, khususnya perikanan laut dalam. Kita ada kawasan pelancongan, khususnya iaitu kawasan yang menarik. Kita mempunyai pelbagai pinggir pantai yang menarik dan pulau-pulau yang menarik minat pelancong untuk datang ke Malaysia. Ia juga dijadikan kawasan perlombongan. Kawasan pesisir kaya dengan sumber mineral seperti petroleum dan gas asli. Sumber-sumber petroleum cuma terdapat di Terengganu, Sabah dan Sarawak. Dan yang terakhir merupakan kawasan pelabuhan. Kawasan pinggir laut yang berteluk dan terlindung daripada tiupan angin kencang sesuai dijadikan tapak pelabuhan. Okey, sekian. Terima kasih.